Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Cik Yat. Hari ini Cik Yat berada di Bidara House. Seperti yang Cik Yat janjikan semalam, Cik Yat kata Cik Yat nak bawa house tour untuk Bidara House. Since Bidara House, kita dah serah kunci kepada tuan rumah. So, sebelum tu Cik Yat nak tanya apa khabar anda semua hari ini. So, Cik Yat doakan semua orang dalam keadaan sihat, sejahtera. So, siapa-siapa dalam keadaan yang kurang sihat, Cik Yat doakan supaya cepat sembuh. So, hari ini yang seperti Cik Yat janjikan, Cik Yat kata Cik Yat nak bawa house tour untuk Bidara House. Okey. Bidara House dah siap sepenuhnya dan kita dah serahkan kunci kepada tuan rumah. So alhamdulillah dalam tempoh sebelum kita serahkan kunci tu, tuan rumah minta kita untuk ada buat kerja-kerja pembetulan sikit lah, kerja-kerja pembetulan. So since kerja pembetulan semua dah siap, lepas tu kita dah touch up semula kerja-kerja pembetulan tu dan alhamdulillah sepenuhnya kita dah serahkan kepada tuan rumah untuk diduduki. Okey. Hari ni Cik Yat nak belanja. Cik Yat nak belanja gambar Bidara House. So anda rasa macam mana? Macam mana rupa Bidara House yang dah siap? So siapa-siapa yang tak pernah tahu apa tu Bidara House, boleh tengok post kita yang sebelum ni. Okey, post kita yang sebelum ni berkenaan dengan Bidara House. So dekat situ kita ada letak dia punya 3D Bidara House Bidara House. So nanti boleh tengok, boleh compare 3D dengan rumah yang sebenar. So, color saja berbeza sebab masa kita buat 3D tu dia just illustration by designer. So designer just letak warna yang match dengan designer punya decision. Tapi untuk yang sekarang ni color dia adalah pemilihan. Okey, adalah pemilihan daripada owner rumah sendiri. Tapi untuk nak matchkan color pemilihan dia tu, so nanti designer akan proposekan dekat kawasan mana untuk di-highlightkan color-color yang dipilih oleh tuan rumah. So tara, dah siap Bidara House. Ni Bidara House. Okey, keluasan Bidara House. Okey, Bidara House keluasannya adalah 1750. Ada 4 bilik, 1 musola. Okey, yang besar tu, yang besar ni, ini adalah bahagian musola. Ini adalah bahagian master bedroom. Ini toilet master bedroom. Okey, dekat kawasan yang tinggi. Kawasan yang tinggi ni, kawasan tinggi ni adalah kawasan di family area. Okey, ni adalah entrance masuk ke dalam living hall. So hari ni seperti yang Cik Yat janjikan, Cik Yat nak bawa pergi pusing-pusing Bidara House yang dah siap. So Cik Yat sangat happy sebab Bidara House dah siap. Sebab perjalanan Bidara House ni agak panjang sebenarnya. Bermula daripada tahun 2019 kita mula buat discussion dengan tuan rumah tahun 2000, sebenarnya akhir tahun 2018 sebenarnya. Tapi yang confirmnya untuk permulaan kita untuk mulakan kerja untuk buat 3D adalah tahun 2019 Januari. Itu adalah titik permulaan sebenarnya di mana Bidara House bermula journey dia. So tahun 2019 kita confirmkan dia punya plan dia adalah banyak kali revise. So banyak kali revise, lepas tu bila tuan rumah dia confirm dan bila kita confirm price dengan tuan rumah, dan masa tu baru kita akan naikkan 3D. So perjalanan sebelum nak mulakan construction tu makan 1 tahun. Lama kan? Sebab rumah ni tuan rumah menggunakan pembiayaan daripada loan government LPPSA. So dia punya proses dia agak lama sebab daripada kita buat dia punya plan dia, kita confirm dulu betul-betul plan, kita naik 3D dan baru kita serahkan kepada pelukis plan ataupun kepada arkitek untuk mulakan
prepare arkitek punya arkitek drawing, lepas tu structure drawing, lepas tu submission kepada majlis. So proses dia untuk sampai kelulusan tu ambil masa lebih kurang hampir daripada bulan 1 tu hampir 6-7 bulan macam tu. So baru bila dapat kelulusan tu, dan baru kita buat proses untuk submit kepada LPPSA. Dan alhamdulillah pada hujung bulan 12 dia dah masuk gadaian, dan alhamdulillah pada 14 hari bulan 1 2020 Bidara House bermula. Itu adalah sedikit sebanyak sejarah Bidara House. So hari ini yang seperti Cik Yat janjikan, Cik Yat kata Cik Yat nak bawa pusing-pusing Bidara House yang dah siap. So siapa yang tak tahu lagi design Bidara House tu macam mana, boleh tengok balik post-post kita yang sebelum ni. Type saja hashtag Bidara House, so dia akan keluar history Bidara House. Okay. So ini bahagian master bedroom. Okey, jom kita jalan. Okey, ini master bedroom, ini kawasan dia punya musola dia. So ni entrance naik. Ni entrance naik. Ni Cik Bon. Ni tuan rumah. Tuan rumah. So kita minta izin lah tuan rumah nak ambil gambar. Boleh tuan rumah? Ni. Okey, ni tuan rumah dah pasang dah lampu. Kipas semua dah pasang dah. Dah siap dah pasang. So kita masuk kawasan living area dia. So selama ni Cik Yat tunjuk gambar yang belum siap lagi. So alhamdulillah sekarang dah siap. So ni tuan rumah dia dah start pasang curtain railing. Curtain railing, lepas tu dia punya hook tu pun dia dah start pasang. So insyaAllah nanti tuan rumah dia dah nak masuk dah rumah ni, insyaAllah. So ni dia dah start pasang dah semua. Dah siap dah, dia punya lampu-lampu dia dah siap. Kecuali dekat bahagian ni. Dekat bahagian ni, kat sini akan ada wall cabinet. Dengan lagi satu, ini adalah kawasan yang akan ada pintu lah. Yang ni kita pakai aluminium. So geng aluminium dah datang dah ukur. So insyaAllah kita jangkakan lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu wall cabinet tu siap, dan kita insyaAllah kita akan mula pasang lah. So nanti insyaAllah nanti Cik Yat akan post gambar bila wall cabinet tu dah siap. Okey, ni bahagian luar. Sebab kunci benda luar. Okey, ini bahagian dia punya dapur dia. Okey, ini toilet dia. Semua dah siap dah. Okey, ini kawasan yang paling Cik Yat suka adalah kawasan dining area. So kalau anda semua perasan, sebenarnya daripada living area sini, so towards pergi ke dining area tu, dia ada satu view yang cantik. View yang cantik, dan kawasan ni sangat windy, sangat berangin. Cik rasa macam best sangat. Walaupun kipas tak pasang, tapi rasa sangat berangin, sangat berangin. And best partnya sebab view dekat sini sangat hijau and sangat best, especially bila waktu pagi bila kita sarapan, kita duduk dekat sini. Duduk dekat sini dengan menikmati makan pagi kita sambil dapat view yang cantik. View yang cantik. So ni Cik tutup sebab tuan rumah kata area ni banyak monyet. So kena tutup. So bahaya sebab monyet suka masuk dalam rumah. So ini kawasan living area, kawasan family area. So the best part sebab dia ada kawasan yang tinggi dekat sini. Ni lampu ni tuan rumah pasang. Sebab kita di Parhabina, dia punya constructionnya up to provide dia punya point saja. So lampu, kipas adalah pemilihan daripada tuan rumah. Okey, sebab apa kita tak provide? Normally sebab tuan rumah sometimes dia ada dia punya taste dia ada rasa nak yang lain lah dia punya design untuk lampu dia. So selalunya kita akan leave it kan kepada tuan rumah untuk pilih sendiri lampu
dan pemasangannya adalah di bawah tuan rumah tu sendiri. So ini adalah kawasan bilik musola. Kawasan bilik musola dekat sini. Okay, ada tempat untuk wuduk. Saudara prepare tempat wuduk dan dia punya kiblat dia arah sinilah. Arah ke sana. So ada satu kawasan untuk tempat beribadat. Alright. Ini kawasan yang tinggi tu yang Cik cakap tadi. Kawasan yang tinggi tu, even though kalau kata kita duduk waktu siang, kita duduk sini dengan kita menonton TV, kita masih tak payah pasang lampu. Sebab cahaya still masuk daripada keliling ni. Sini sampai situ. Dekat sini, ini adalah louvert. Apa fungsi louvert ni sebenarnya untuk kawasan contohnya? Contohnya, angin masuk daripada sini. So, bila angin masuk adalah angin sejuk. So, bila dalam keadaan rumah ni sometimes ada, kita bernafas kan. So, nafas kita tu, kita akan ada perkumuhan pernafasan tu, dia panas. So, bila panas, udara panas akan naik, dia akan keluar melalui louvert tu. So, kawasan ni sejuk. Walaupun rasanya kalau tak buka aircon pun kawasan sini masih sejuk. Dia tak panas. Sebab normally rumah-rumah, kalau perasan lah, rumah-rumah perumahan lah selalunya. Rumah perumahan kan sebab dia kan rumah link kan. Bila rumah link dia akan ada satu kawasan yang sangat gelap pertama, yang kedua dia panas. Sebab apa? Kawasan situ dia tak ada pengudaraan yang bagus, dan lagi satu sebab apa dia gelap? Sebab kawasan situ dia tak ada punca cahaya yang masuk. So that's why kawasan dekat especially rumah perumahan lah, dia akan agak gelap dekat kawasan tu. So ini beza dia still ada light. Still ada light walaupun cahaya tu tak banyak masuk, tapi kawasan sini still tak gelap. Ini Cik tunjuk toilet. Ini toilet tengah. Ini toilet tengah. Toilet tengah sini dia punya basin dia, WC dia. Lepas tu ni dia punya tingkat. Lepas tu ada shower dekat sini. Ini kita standby kan. Kita standby kan untuk dia nak, kalau kata tuan rumah nak pasang water heater, so dia ada point satu water heater dekat sini untuk point water supply dia, dan dia ada power point dekat sini kalau kata dia nak pasang water heater. So kalau kata kemudian dia pasang water heater, dia tak perlu ada macam kadang-kadang kan kalau kita pasang kemudian kan water heater tu, so bila kita pasang wire tu nanti kita nampak casing ni lalu kat sini. So dia kurang menarik sebenarnya. So dia macam kurang kemas. So since awal-awal kita akan beritahu dekat tuan rumah, one of kita punya dalam BQ, dia punya standard yang kita bagi untuk toilet water heater, dia punya point dia untuk water supply dengan dia punya power point dia kita provide sekali. So kemudian nanti tuan rumah dia boleh pasang lah dia punya water heater. Ini kawasan bilik nombor 2. Bilik nombor 2 ni adalah bilik yang best view dia. View dia ada 2 view. View tepi sini dengan view di sini, dan bilik ni sangat bright. Ini bilik nombor 1. Bilik nombor 1, view dia menghadap ke belakang ni lah. Memang view yang cantik, yang sama dengan view tempat makan tadi, yang dining tu. So jom Cik Yat bawa keliling rumah. So sebab Cik Yat dah bawa kan dalam rumah kan, so Cik Yat nak bawa keliling rumah. Sejuk aircon tu. Jom. Keliling rumah. Saya dah tengok rumah ni cantik. Terima kasih Liza Latif. Terima kasih banyak-banyak
atas pujian yang dibagi. InsyaAllah kami daripada pihak Farhabina akan cuba bagi yang lebih baik dan lebih baik insya-Allah. So ni cik nak belanja belakang rumah, keliling rumah. So ni kawasan keliling rumah, ini adalah kawasan dia punya dapur dia. Ni ada teres keluar dekat sini. So ini view daripada belah kanan, belah kanan rumah. View daripada belah kanan rumah. So dia menghala ke belakang. Okey. Saya sangat suka kat sini sebab sangat berangin. Sangat best. Tengok. Nampak ke nampak? Macam tak nampak kan? Tak apalah, cari view yang supaya boleh nampak keseluruhan bahagian belakang rumah. Dekat dengan rumah saya. Oh, dekat mana tu Cik Liza? Dekat area-area sini ke? So kalau kata ada keinginan untuk nak tengok rumah ni, boleh datang sebab rumah ni dah siap. Siap sepenuhnya, boleh datang ke sini. So ni bahagian belakang. Ni bahagian belakang. Belakang rumah ni. So rumah ni dia kenapa kita tinggikan? Rumah ni ada bertangga. Kalau perasan kan, kawasan dekat depan tu dia tinggi. So kalau kata rumah kita ni agak rendah, nanti dekat bahagian atas tu kita akan nampak rumah kita ni macam orang tak perasan rumah kita. Orang tak perasan bila kalau kita tak tinggikan rumah kita tu. Kalau kita tak tinggikan rumah kita, sebab rumah kita tu berada di bawah bukit. So kalau kita tak tinggikan dan kedudukan antara jalan dengan rumah kita tu tak jauh. So dia nampak rumah kita tu macam kita tak perasan. Kita akan nampak bumbung saja. So untuk rumah ni dia sama dengan rumah yang kita bina di Parit Melana dulu. Dia punya keadaan dia sama, berada di bawah bukit. So that's why dekat untuk rumah Bidara House, kita still produce dia punya design rumah dia naik bertangga macam ni. Supaya daripada atas, view dia nampak cantik. So siapa-siapa lalu lalang dekat sini, dia akan perasan rumah ni. Instead of kalau kata rumah ni, dia tak ada tangga. So sekarang rumah ni dia bertangga. So Cik Yat belanja view daripada atas. So macam mana pandangan kita daripada atas rumah ni. So dia bertangga. Nampak tak? Dia hampir 2 kaki. Hampir 2 kaki naik. Fungsi utama dia supaya bila kalau kata kita berada di atas bukit ni, kita nampak rumah kita. Tak ada nampak macam terpenyek je kan. So dia nampak dia resap. So dia nampak cantik sebab kedudukan kita bila kita berada di atas bukit, bila tengok rumah yang di bawah bukit, kita memerlukan sedikit ketinggian. Kena ada tangga supaya rumah tu dia nampak lebih cantik. So ini adalah view secara keseluruhan untuk Bidara House. Dan Alhamdulillah sebab Bidara House dapat disiapkan sepenuhnya. Alhamdulillah. So sekarang ni kita dalam tempoh DLP, Defect Liability Period, atau dalam bahasa Melayunya tempoh kecatatan. So dalam tempoh tu ada tempoh 6 bulan tu. Jika dalam tempoh 6 bulan tu ada berlakunya kerosakan ke ataupun berlakunya sedikit keretakan ke, selalunya dia akan retak dekat bahagian kaki 5 lah. Selalu akan retak bahagian kaki 5. Itu biasa berlaku. Ada sikit-sikit keretakan. Dia bukan semua dia akan retak. So akan ada. So dalam tempoh 6 bulan tu, dalam tempoh 6 bulan tu, bila ada aduan daripada tuan rumah, kita akan datangkan tim kita untuk betulkan dalam tempoh 6 bulan. Itu adalah termaktub ke dalam kontrak. Dalam kontrak. Sebab kita pakai kontrak kita kontrak binding. Kontrak bind. Yang bind maknanya third partinya adalah lawyer. So maknanya
still kita kena comply kepada syarat-syarat KPKT, syarat-syarat kementerian, yang di mana setiap rumah yang dibina ataupun setiap pembangunan yang dibina memerlukan ada tempoh kecatatan. Sebab ada apa saja yang kita buat, sometimes dia akan ada sedikit defect yang berlaku. Defect yang berlaku sebab kita manusia. Kita bukan robot. Kita manusia, kita robot. So rumah ni pun dia punya workmanship dia by human. So kadang-kadang ada sedikit human error. So dalam tempoh DLP tu adalah tempoh untuk kita betulkan kalau kata ada berlakunya kecatatan. Tapi selalunya dalam tempoh tu dia adalah very minimal punya kecatatan. Dia tak banyak pun kecatatan tu. Sebab yang ni, rumah ni baru siap bila tuan rumah masuk nanti. So nanti masa dekat situ nanti contohnya ada atap bocor ke, sebab kita tak tahu kan, kita baru duduk dalam rumah tu ke. Sebab bila pasang tu adalah human punya pasang. So bila human punya pasang, dia selalunya akan ada sedikit defect yang akan berlaku, dan kita tak tahu defect yang berlaku tu sampailah tuan rumah duduk dekat dalam rumah tu, dan barulah nanti kita akan tahu sama ada rumah tu ada sedikit kebocoran, dan daripada situ kita akan buat pembetulan. Tu salah satu contoh lah kalau kata defect yang berlaku. So macam mana anda rate kan? Macam mana anda rate kan untuk Bidara House? So daripada 10, berapa yang anda nak bagi rating kepada Bidara House? So anda compare kan daripada 3D yang kami buat dengan rumah yang telah siap ni. So Cik Yat nak tanya anda bagi rating dia berapa? Antara daripada 1 ke 10, berapa rating yang anda nak bagi untuk Bidara House? So view dia cantik, nampak tak? Dengan awan dia, dengan colornya yang outstanding, sangat cantik. Sangat cantik dengan awan yang cantik, macam kalau kita tengoklah kan, macam lukisan. Macam lukisan. Tak tahulah sebab Cik Yat nampak kat dalam skrin Cik Yat ni, nampak macam lukisan. Lukisan rumah yang belakang di belakang dia, di latar belakang ke ada pokok-pokok, dan dihiasi dengan langit yang sangat cantik dengan kepulan awan yang sangat cantik. So dia sangat menarik. Kalau orang kata lukisan pun orang percayalah. Kalau orang kata lukisan, orang memang percaya. Dia punya view dia tu memang sangat best dengan kawasan sebenarnya. Kawasan Bidara House ni dia dekat dengan laut sebenarnya. So that's why dia waktu siang. Kalau waktu siang ke waktu pagi sampai towards nak dekat pukul 12, pukul 1 macam tu, dia sangat berangin. Kawasan ni memang sangat berangin. Tapi bila petang angin dia kurang lah. Tapi bila waktu macam ni daripada pagi sampailah dalam pukul 1 atau pukul 2 macam tu, dia memang sangat berangin. Nampak tak pokok ni goyang-goyang? Sangat berangin kawasan ni. Sangat best. Especially kalau kata pagi-pagi tuan rumah duduk dekat sini menikmati teh ke. Lepas tu dekat belah belakang pun ada view yang cantik. Mungkin lepas-lepas ni tuan rumah boleh buat gazebo dekat sini. Boleh lepak-lepak dekat sini sambil menikmati kehijauan dekat belakang. Since tuan rumah pun ada juga buat tanaman dekat belakang tu. Okey, itu saja. Itu sahaja review Cik Yat berkenaan dengan Bidara House. So, insyaAllah lepas ni Cik akan susuli dengan video berkenaan dengan Bidara House dan juga testimoni berkenaan dengan Bidara House. Kalau anda rasa sharing Cik Yat kali ni adalah memberi manfaat kepada orang lain juga, Cik Yat minta anda share live Cik Yat ni supaya semua orang dapat manfaat daripada sharing Cik Yat. Dia macam ni lah.
Macam ni lah, dia bab-bab yang kata sharing-sharing ni lah. Dia macam kalau kata kita menuntut ilmu lah. Bila kata kita menuntut ilmu ni, kalau kata ilmu tu hanya untuk kita saja, dia hanya manfaat untuk kita saja. Tapi kalau kata ilmu yang kita dapat tu dan kita bagi juga kepada orang di sekeliling kita, dia akan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Sebab orang yang kita bagi itu ilmu kepada dia, dia akan sampaikan kepada orang lain. Dia sampai lagi, dia sampai lagi, dia sampai lagi. Dan pahala untuk dia sampaikan, walaupun kita tak sampai pun dengan orang lain, kita hanya sampai dekat dia. Tapi pahala yang daripada sharing kita yang pertama tu, sebenarnya kita dapat pahala tu daripada keseluruhan. Daripada keseluruhan, mana macam akumulatif lah. Pahala tu kita yang terima. Dan insya-Allah dia menjadi bekalan kita untuk akhirat kita. Begitu juga dengan konsep untuk kita nak sharekan ilmu-ilmu yang kita rasa memberi manfaat kepada kita. So, Cik Yat harap anda boleh share live Cik Yat kepada kawan-kawan anda, kepada saudara anda, kepada siapa-siapa saja di sekeliling anda, ataupun tag mereka. Tag mereka, at least anda tag mereka, anda beritahu supaya mereka pun mendapat manfaat yang sama seperti anda terima. Okay, itu saja daripada Cik Yat hari ini. InsyaAllah Cik Yat akan live lagi, Cik Yat akan berkongsi lagi berkenaan dengan progres di Farhabina. Lepas tu apa saja yang Cik Yat buat, pengalaman Cik Yat, daripada tips-tips yang Cik Yat bagi, dan mungkin tambahannya daripada perjalanan hidup Cik Yat di Farhabina dan Farhabina itu sendiri. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.